Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita mulakan kelas kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'alina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita akan sambung lagi perbincangan buku SPS daripada muka surat 139 hingga 144 dan kita masih lagi di dalam bab 9 ya. Baik, hari ini kita sambung untuk perbincangan jawapan buku SPS muka surat 139 di bawah subtopik 9.4 jiwa bencana. Okey. Dan kita lihat soalan yang pertama. Lihat soalan yang pertama. Foto di bawah menunjukkan suatu jiwa bencana. Ini gambar gambar kat sini. Apakah itu jiwa bencana? Okey, kita tanya maksud. Jadi kat situ maksudnya ialah proses semula jadi. Okey. Ini adalah satu proses semula jadi. Bumi yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda dan boleh menjejaskan kuantiti alam sekitar. Okey, itu jawapan dia. Maksud jiwa bencana. Baik, soalan nombor 2, kenal pastikan jenis jiwa bencana. Jawapan ada diberikan dalam kotak biru ini. Awak hanya perlu masukkan ke dalam ruangan jawapan di dalam soalan seterusnya. Baik, masih lagi di muka surat 139 kita sambung soalan nombor 2. Dia kata gegaran di permukaan kerak bumi akibat anjakan plat-plat tektonik. Jadi jawapannya ialah gempa bumi. Okey, soalan B. Peningkatan suhu atmosfera bumi disebabkan oleh kesan rumah hijau. Jadi pemanasan, peningkatan suhu bumi menunjukkan pemanasan. Ini dipanggil pemanasan global. Baik, soalan C. Sejenis susutan jisim di mana tanah bergerak menuruni cerun akibat tarikan graviti. Ini disamakan sebagai tanah runtuh. Okay, soalan D. Kejadian ombak raksasa disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut atau letusan gunung berapi di dasar laut. Itu dinamakan sebagai tsunami. Okay, jadi kalau awak rajin boleh tolong Google. Okay, Google tengok tsunami yang telah berlaku di Malaysia mendapat tempias dia sikit tapi besarnya di Aceh, Indonesia. Soalan E, kejadian letusan magma di mana lava dan gas gunung berapi terbebas melalui rekahan di permukaan bumi. Ini dipanggil sebagai vulkanisme. Okey. Dan yang terakhir kat sini F, air hujan bersifat asid disebabkan kelarutan gas berasid seperti sulfur dioksida di dalamnya. Ini dipanggil sebagai hujan asid Dia menyebabkan hakisan. Okey, awak boleh tengok kat sini berlaku hakisan. Okey, sila semak jawapan. Jika jawapan awak betul, sila tik. Jika salah, tolong buat pembetulan. Baik, kita sambung lagi. Jiwa bencana, buku SPS muka surat 140. Kita sambung dengan soalan G. Penenggelaman secara perlahan atau mendadak permukaan bumi disebabkan kehilangan air bawah tanah atau aktiviti pelombongan. Ini dipanggil sebagai tanah tergerus. Okey. Soalan H, lubang besar dalam tanah diseruntuhkan di permukaan bumi ke dalam rongga kosong di bawahnya, terutamanya berlaku di kawasan batu kapur. Macam ni dia tenggelam Ini dipanggil sebagai lubang benam. Okey? Tolong semak jawapan awak semua. Baik, sekarang kita sambung soalan nombor 3 Soalan nombor 3, nyatakan alat-alat yang mampu memberikan amaran awal terhadap kejadian jiwa bencana. Okey, sebenarnya sebelum berlakunya kejadian jiwa bencana, kebiasaannya kita dapat kesan para saintis kita dia dapat kesan. Okey, oleh itu amaran awal boleh diban. Cuma kejadian alam ini ada masanya sebagai sehebat mana pun ciptaan manusia, ada masanya kita tak dapat kesan. Jadi itu adalah lumrah alam Ada masa dapat kesan, ada masa tak dapat kesan. Walau bagaimanapun para saintis kita telah mencipta pelbagai alat. Okay, kita tengok kat sini. Apakah alat pengesan yang boleh digunakan? Tengok gambar sini. Okay, sistem ini menggunakan sensor tanpa wayar untuk mengesan pergerakan tanah di cerun bukit.
sebagai amaran awal kejadian tanah runtuh. Okey. Jadi bila kita beri amaran awal, maka penduduk di kawasan itu boleh lari, ya. Jadi kita boleh elakkan kemalangan jiwa. Okey. So nama alat ini ialah alat pengesan tanah runtuh. Okey. Baik, seterusnya gambar di sini kita nampak ada satelit, ada pelampung, kemudian ada perakam, ya. Jadi perakam pada dasar laut memantau perubahan tekanan dan mengesan tsunami. Data kemudiannya dihantar ke pelampung dan ke satelit. Satelit menghantar data ke stesen di pesisiran pantai. Jadi alat ini dipanggil sebagai alat pengesan tsunami. Okey. Baik, sekarang kita sambung perbincangan muka surat 141. Ini ialah di bawah subtopik 9.5 usia bumi. Okey. Jadi kita lihat kepada aktiviti kaedah penentuan usia bumi. Soalan nombor 1, kaji skala masa geologi di bawah yang dipetik daripada laman web yang berikut. Okey, so ini laman webnya diberi kotak. Okey, so kita tengok kat sini ada satu gambar rajah, ya. Dia dah berikan masa-masa semuanya. Jadi semua masa ini dalam juta tahun dahulu, ya. Juta tahun. Okey, dan soalan pertama, apakah kegunaan skala masa geologi? Okey, jadi kenapa mereka telah mencipta benda ni? Apa tujuannya? Okey, tujuannya kat sini, skala masa geologi digunakan oleh ahli geologi untuk menjelaskan masa dan hubungan antara peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Okey, saya ulang. Skala masa geologi digunakan oleh ahli geologi untuk menjelaskan masa dan hubungan antara peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah bumi. Baik, kita tengok soalan B. Daripada rajah di atas, kenal pastikan era yang sedang kita diami sekarang. Okey, sekarang kita berada di era mana? Okey. Jawapannya adalah Cenozoik. Okey, Cenozoik. Okey, so dia daripada 570 ni bergerak sampai ke sini kosong. Baik, lihat di sini mesti baca usia bumi dianggarkan sebagai 45 bilion tahun. Ahli geologi menetapkan tempoh masa yang panjang itu sebagai era. Setiap era dibagikan kepada beberapa tempoh masa. Kita tolong buat pembetulan anak-anak. Baik, kita sambung lagi soalan nombor 2. Masih lagi di muka surat yang sama, 141. Bahan dalam foto di bawah merupakan bahan bumi yang tertimbus seperti tumbuhan dan haiwan sejak zaman purba. Okey, ni ditunjuklah ni. Okey, yang zaman-zaman dululah yang dah tertimbus. Okey, apakah kepentingan fosil kepada perkembangan sains kini? Okey, jadi benda-benda yang kita jumpa balik yang tertimbus itu kita namakan dia sebagai fosil, ya. Jadi 4 jawapan kat sini awak kena masukkan ke dalam ruangan di bawah. Baik, rekod fosil memberikan maklumat tentang cara spesies hidupan di bumi berubah merentasi berbilion tahun dan tentang spesies yang telah pupus. Okay? Jadi itu sebabnya mereka mencari fosil, ya, tumbuhan dan hidupan yang telah mati, ya, di dalam tanah. Okay? Itu tujuan mereka. Ya. So, jadi ini adalah satu bidang yang sangat menarik sebenarnya. Baik, kita sambung lagi muka surat 142. Aktiviti 9.8 sumber air dan risikonya. Rajah di bawah menunjukkan sumber air di bumi. Jadi kita nampak kat sini. Ada air permukaan, ada air bawah tanah. Okay, dia ada perigi, ada aquifer. Okay, apakah air permukaan dan air bawah tanah? Okay, dia tanya apakah air permukaan dan air bawah tanah? Berikan satu contoh sumber untuk setiap satu. Jadi kita mulakan air permukaan. Air yang dijumpai di atas permukaan bumi. Jadi air permukaan kita boleh nampak daripada atas. Okey, daripada atas permukaan. Maksudnya kita boleh nampak atas permukaan lah. Apa contoh dia? Laut, sungai, tasik. Okey, so dia berada di permukaan bumi. Baik, soalan B, air bawah tanah. Air yang dijumpai di bawah permukaan bumi. Maknanya di dalam. Maknanya kita kena korek ke dalam. Baru kita nampak dia. Tak korek, tak nampak daripada atas. Contohnya ialah aquifer. Okay. Soalan C. Apakah pandangan anda tentang masalah yang akan timbul sekiranya kekurangan dan kelebihan air permukaan?
Okey, jadi kita tengok apa masalah akan timbul kalau kurang ataupun berlebih air permukaan, ya. Air kita nampak daripada atas lah. Jadi kekurangan air permukaan akan menyebabkan kemarau dan berlebihan air permukaan akan menyebabkan banjir. Okey, dua lah kesannya. Sama ada kalau kurang jadi kemarau, kalau berlebih jadi banjir pula. So kita nak seimbang lah. Tak nak kurang, tak nak lebih. Ya. Baik, kita sambung lagi. Masih lagi muka surat yang sama, soalan nombor 2. Asman mendapati suatu sumber air tidak sesuai lagi digunakan oleh manusia seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto di bawah. Okey, sekarang ni air ni dah tak sesuai lagi kita gunakan. Apakah risiko yang dihadapi oleh sumber air di bumi? Okey, jadi apa risiko yang dihadapi oleh sumber-sumber air? Okey, kita kat sini pencemaran daripada bahan-bahan seperti baja dan racun perosak daripada pertanian. Bahan buangan daripada perindustrian dan sampah sarap dan kumbahan daripada kawasan perumahan. Jadi daripada kawasan pertanian, okey, baja dan racun perosak akan mengalir ke sungai, ya. Lepas tu bahan buangan daripada kawasan industri, daripada kawasan-kawasan kilang. Kemudian kawasan perumahan, rumah-rumah kita, sarap dan kumbahan, itu adalah punca atau ancaman kepada pencemaran air. Dan benda-benda ini boleh menyebabkan sumber air kita tidak lagi sesuai untuk digunakan. Jadi kita kenalah menjaga sumber air kita supaya sumber air kita itu sihat sebab kita akan guna balik. Okey? Jadi tolong semak jawapan awak semua. Baik, kita sambung lagi. Ini adalah di bawah subtopik 9.6. Okey, 9.6. Sumber bumi dan geologi gunaan. Okey? Aktiviti perbincangan mineral ekonomi. Kaji pernyataan di bawah. Mineral yang mempunyai nilai ekonomi yang digunakan secara meluas dalam bidang-bidang seperti industri, pembinaan dan pengeluaran barangan. Okey, namakan mineral ini. Okey, jadi mineral ini dipanggil sebagai mineral ekonomi. Baik, lengkapkan batu pokok dengan jenis-jenis mineral ekonomi yang betul. Okey, jadi dikasih 3 jawapan di sini. Okey. Kemudian kita ada gambar, ya. Ada gambar A, B, C. Lepas tu kita ada jenis batuan. Okey, jadi awak kena pindahkan jawapan ke dalam tempat yang disediakan. Okey, gambar yang pertama ini adalah mineral bukan logam. Okey. Yang kedua adalah mineral logam. Dan yang ketiga mineral nadir bumi. Okey. Kita sambung lagi soalan tadi jenis batuan itu. Okey, di bawahnya telah diberikan contoh, ya, contoh. Mineral bukan logam, apa contohnya? Arang batu, petroleum, marmar, tanah liat, pasir dan batu kapur. Mineral logam contohnya seperti emas, perak, kesit, galena, hematit dan bauksit. Mineral nadir bumi contohnya seperti scandium, yttrium, neodymium, europium, cerium dan lanthanum. Okey, tandakan pernyataan yang betul tentang mineral ekonomi. Okey, soalan yang pertama A. Mineral nadir bumi digunakan dalam banyak peralatan seperti DVD, komputer, televisyen, bateri boleh dicas semula dan telefon bimbit. Jadi pernyataan ini adalah betul. Okey, betul. Jadi tolong tik. Okey, tolong tik. Okay, soalan B. Besi dapat diekstrak daripada mineral logam seperti hematit. Pernyataan ini betul ataupun salah? Pernyataan ini adalah betul. Okey, betul. Dan soalan terakhir, semua mineral bukan logam boleh digunakan sebagai bahan api. Dia kata bukan logam boleh digunakan sebagai bahan api. Jawapannya salah, ya. So bukan semua, kita kata semua kan. Okey, so jawapannya adalah salah. Baik, kita bincangkan muka surat terakhir buku SPS, muka surat 144. Berdasarkan rajah yang diberikan, terangkan pembentukan petroleum dan gas asli. Okey, so ada gambar kat sini. Okey, ada gambar rajah di sini. P dikata ialah haiwan tumbuhan hiu tekan tinggi. Okay, maknanya haiwan dan tumbuhan laut yang mati ini dia dikenakan tekanan dan haba yang tinggi. Okay,
Selepas itu, selepas berjuta tahun, apa yang terjadi di bahagian atas yang warna putih ini, kita akan dapat R iaitu gas asli. Dan bahagian bawah yang hitam ini, kita akan mendapat petroleum. Okey, kita lihat penerangan P. Okey, jadi P, gambar rajah ini P, haiwan dan tumbuhan laut yang mati tertanam dalam lumpur dan pasir dalam dasar laut berjuta-juta tahun dahulu. Okey, jadi untuk menghasilkan petroleum dan gas asli, haiwan dan tumbuhan laut yang tertanam dalam lumpur dan pasir perlu melalui proses berjuta-juta tahun. Okey, bukannya proses hari dua, jutaan tahun barulah kita dapat petroleum dan gas asli. Baik, soalan Q. Okey, Q gambar Q Tekanan dan haba yang tinggi bertindak pada sisa hidupan dalam lumpur dan pasir. Okey. Soalan R. Okey, ini gambar R Sisa hidupan berubah menjadi petroleum dan gas asli yang terperangkap di antara dua lapisan batuan tidak telap. Okey, batuan tidak telap yang terbentuk daripada lumpur dan pasir. Okey, tolong semak jawapan awak semua. Baik, kita sambung lagi soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, muka surat 144. Berdasarkan pada rajah yang diberikan. Okay, berdasarkan rajah yang diberikan, terangkan pembentukan arang batu. Tadi kita buat petroleum dan gas asli. Okay. Jadi petroleum dan gas asli, proses itu berlaku di laut. Okay. Haiwan dan tumbuhan, laut yang mati. Okay. Proses itu makan masa jutaan tahun. Yang ini adalah hutan paya. Okay. Hutan paya. Okay. Untuk menghasilkan arang batu. Okay. Arang batu terbentuk daripada tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun dahulu dan telah dimampatkan oleh lapisan tanah di atasnya. Tekanan dan haba yang tinggi yang bertindak ke atas tumbuhan ini menukarkannya kepada arang batu. Okay? Jadi kalau awak tengok sebenarnya penghasilan arang batu dan kemudian penghasilan gas asli dan petroleum, prosesnya lebih kurang sama. Okay? Yang pertama, kedua-dua proses memerlukan jutaan tahun. Yang kedua, kedua-dua proses memerlukan dan haba yang tinggi. Okay? Tapi bezanya di sini ialah arang batu berlaku di hutan paya. Manakala petroleum dan gas asli berlaku di laut. Okay? Kemudian, arang batu tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun. Manakala gas asli dan petroleum melibatkan haiwan dan tumbuhan laut yang mati berjuta-juta tahun dahulu. Baik, nombor 3A. Dihasilkan oleh air panas, terutamanya air yang dipanaskan oleh haba daripada bahagian dalam bumi seperti diesel untuk menjana tenaga elektrik. Apakah jenis tenaga tersebut? Okay? Jadi daripada air panas yang dipanaskan oleh haba dalam bumi. Okay? Di apakah jenis tenaga tersebut? Tenaga ini dipanggil sebagai hidroterma. Okay? Tenaga hidroterma. Hidro ini menunjukkan air, terma ini menunjukkan haba. Baik, bulatkan satu contoh tenaga hidroterma. Soalan terakhir, soalan B. Jadi, satu contoh tenaga hidroterma, jawapannya ialah geoterma. Okay? Geoterma. Baik, itu sahaja kita sudah menghabiskan perbincangan kita sehingga muka surat 144, bab 9. Harap-harap semua pelajar tolonglah buat pembetulan sebab awak sudah pun tahu jawapan yang sebenar. Okay, buat pembetulan dan kemudian ambil gambar dan hantar kepada saya. Okay? Jadi kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.